Maka kerananya kepercayaan terhadap takdir kekuasaan Allah yang sedemikian itu, jangan ada seorang putus harapan dari rahmat Allah walau bagaimanapun keadaannya. Jadi berasaskan kepada kepercayaan itu bahawa semua itu ada takdirnya, ada rahsia ketuhanan di sebalik kejadiannya, kehendaknya, ketentuannya, takdirnya. Maka kita ni sebagai manusia ni hendaklah bersikap tidak putus asa. Itu sebenarnya yang patut kita fahami. Sikap kita terhadap takdir, bukan nak korek bab takdir tu. Nak bahaskan tentang takdir, tentang keadilan Allah, itu bahagian yang dilarang. Jadi ahli Usuluddin ni kadang-kadang yang terbabas zaman dulu, bila mereka cuba nak menyelami secara lebih dalam tentang rahsia takdir, maka timbullah Jabariyah, timbullah Qadariyah. Dia tebing juga. Sedangkan itu ada sepadang yang dilarang kita membahaskannya. Ada aspek-aspek yang kita disuruh belajar tentang takdir, terutamanya aspek kepercayaan dan keimanannya. Maksud takdir itu, dalilnya apa, kewajipan kita apa, itu yang disuruh. Tapi apa rahsia takdir, di mana keadilan Tuhan di sebalik takdir, itu bahagian yang dilarang. Jadi kita tak nampak aspek itu, kita langgar belaka. Kau mula pening, mula kadang-kadang berlaku pertembungan lah. Dia suruh kita semayang, dia juga tetap kita tak semayang. Mana ni? Dia tetapkan kita tak semayang, dia suruh kita berlawang jadi. Ini banyak perkara lah. Jadi perkara-perkara seperti itu berpunca daripada banyak sebab lah. Antaranya tak memahami mana aspek hakikat yang batin, mana aspek syariat yang zahir. Macam kalau kereta kau dua arah yang berbeza atas jalan yang sama, kita tok atas jalan yang sama, memang pelaga lah, berlawang lah. Arah yang lain tok atas satu jalan, memang berlawang, pelaga. Sebab kita silap letak pada jalan tu, jadi pening kita, pening. Bila cakap batas dia kodok-kodok ni akhir kali jadi pening, tak tahu mana nak full stop, tak tahu, pening jadi. Dia suruh kita semayang, dia juga tetap kita tak semayang, akhir kali main situ tak tahu apa ke mana. Sebenarnya dia duduk arah yang berbeza. Arah lain-lain tak ada masalah, tapi arah tu arah berbeza. Satu bahagian hakikat ketuhanan tu, takdir dia tu, rahsia dia, kerja Tuhan, rahsia dia. Bahagian kita ni perlu percaya benda tu. Apa yang akan ditakdirkan itu rahsia dia, kita tak tahu. Itu bahagian hakikat dalam, hakikat yang batin. Bahagian syariat yang zahir pula, ini taklif Allah kepada kita, menyuruh kita supaya berusaha buat baik, dan menyuruh kita supaya berusaha menjauhi kejahatan. Itulah yang patut kita buat atas keyakinan ni. Tujuannya apa? Apa yang itulah bahagian taklif syaraknya, yang kita ni dinilai, diberi pahala ke dosa ke pahala atas tu, atas usaha kita tu, bukan atas jadi tu. Sekiranya kita nak buat baik, berpetulang dengan kehendak Allah, jadilah, memang jelas kebaikan lah. Tapi sekiranya kita nak buat baik tapi tak jadi juga, sebab tak berbetulan dengan kehendak Allah, diberi juga pahala. Itu pakai sipir lain sikit. Kena tengok hadis pula lah. Sipir panggil fadlun, kurnia Tuhan. Kalau kita nak buat jahat, tidak ditakdirkan berlaku benda tu, tidak dikira lagi. Tapi kalau kita nak buat jahat, memang ditakdirkan berlaku kejahatan itu, dosa lah. Sipirnya macam tu. Tapi kalau kita nak buat jahat, tak jadi. Apa maksud tak jadi kejahatan tu? Tidak dikira. Dia pakai sipir lain sikit dalam menilai. Dia panggil sipir keadilan, al-adlu. Pak buat baik ni fadlu, kurnia. Dah buat lagi pun niat membaik, dikira juga, sekalipun tidak berlaku. Jadi dosa pahala ni sebenarnya bukan atas kejadian itu, atas usahanya, niatnya, kemahuannya. Sebab itu bila berlaku perbuatan buruk
kejahatan, kemaksiatan dan sebagainya, bahawa dia berlaku pada seseorang yang bukan dia nak buat benda tu, bukan dia berkeinginan nak buat, dia tidak dikira salah. Orang yang makan pada siang hari bulan puasa, kadang-kadang dia terlupa, memang dia tak puasa lah yang makan, zahir hukum syariatnya, tapi oleh kerana itu bukan kehendak dia, bukan kemahuan dia, dia tidak dikira berdosa. Sama juga orang yang pergi berburu dalam hutan, dia nampak orang sungguh dia tembak, dia nak tengok binatang sungguh dia tembak, pergi kat orang kena. Zahirnya memang dia lah tembak, siapa dia lagi kalau ada dia, memang dia lah yang tembaknya, berarti telah membunuh orang tu pada zahir syariatnya. Tapi oleh kerana itu bukan sengaja dia, bukan dia nak, bukan dia yang nak buat itu, tapi berlaku, maka dia di sisi Allah tidak berdosa. Ini kita faham aspek syariat ni, bahawa sebab tu dalam Al-Quran aspek syariat ini dinamakan usaha, bukan mencipta perbuatan tu. Yang buat perbuatan tu Allah, kita ni mengusahakan dia. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Manusia ni dia akan tanggung, dia akan dapatlah ganjaran balik atas apa yang dia usahakannya. Kejadiannya ditakdirkan oleh Allah. Jadi aspek itulah yang patut kita fahami. Dan yang lebih patut kita fahami lagi, apa sikap kita terhadap takdir. Ini tasawuf lah ilmu ni. Bila berlaku begini, apa sikap kita, apa yang sepatutnya kita lakukan. Maka ini salah satu daripada sikapnya. Maka kata alim ulama yang mensyarahkan kalam hikmah ni, sesuai dengan kalam hikmah Syekh Ibn Atta' ni, atas keyakinan kita kepada takdir tadi tu, percaya kepada takdir, bahawa di sebalik semua ini ada takdirnya, berlaku dengan kekuasaannya, kehendaknya, dalam ilmu pengetahuannya, dilihat olehnya, diperhatikan olehnya, didengari olehnya, diperintahkan olehnya. Kita faham setiap kejadian tu, itulah rahsia di sebaliknya tu. Maka bila berlaku sesuatu, kata Syekh, ini sikap kita. Jadi membahaskan tentang sikap kita dalam berdepan dengan takdir, dalam berdepan dengan perbuatan Allah, itulah aspek tasawuf. Membahaskan tentang takdir itu sendiri, tentang dalilnya, maksudnya, itu aspek usuluddin. Tapi sikap kita tasawuf. Jadi kata Syekh, bila kita yakin kepada takdir itu, maka sikap yang sepatutnya, janganlah seseorang itu putus harapan. Berlaku apa-apa, jangan putus asa lah. Hendaklah kita percaya di sebaliknya sudah ada takdir. Jadi bahagian kita, bahagian usahakan. Hak tak percaya lepas, biarlah. Akan datang, cari jalan lagi. Bila sampai masa, tengok apa yang ditakdirkan Allah. Bahagian kita, bahagian usaha. Itulah yang kita dinilai. Aspek kita dinilai oleh Allah. Jangan lebih lagi duk kaji lagi tentang rahsia keadilannya. Kita memang terbabah lah kalau cuba nak kaji lagi.